اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang berkesempatan, kita pada pagi ini akan memuzakarah sedikitlah tentang asas-asas ilmu tauhid seperti mana yang saya janjikan sebelum ini. Jadi bukannya apa, pertama sekali kita nak memahamkan diri kita, maksudnya betapa perlunya kita mendekatkan diri dengan Allah secara kita mengenal Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, kita seharusnya berpijak di bumi nyata. Maksudnya perlu berpijak di bumi nyata, iaitu pertama sekali kita lihat diri kita. Apakah yang ada pada diri kita? Sebelum kita kita pergi lebih jauh. Contohnya kita tengok. Kita dah tahu daripada beberapa sumber Al-Quran dan hadis, maksudnya Allah Ta'ala ni, Tuhan ini, Allah itu Maha Esa. Maha Esa, Maha Agung, Maha Bijaksana, Maha Berkuasa, Maha memiliki segala-galanya. Maksudnya sebelum Allah cipta bumi dan sekalian alam, Allah itu telah sedia ada, telah sedia wujud, telah sedia berkuasa dan sebagainya. Jadi maksud dia di sini, bila Allah telah sedia berkuasa, ketika itu tidak ada sebarang makhluk yang ada di sampingnya. Tak ada makhluk. Tak ada makhluk. Akhirnya, bila kata hanya Allah saja yang ada, jadi mungkin tidak ada makhluk lain yang ada ketika itu, jadi tiada siapa yang tahu wujudnya Allah itu. Maka, atas sebab itu Allah mencipta sekalian alam dan makhluk. Allah mencipta sekalian alam dan makhluk atas satu tujuan. Iaitu tujuannya apa? Agar kita ini mengenali Allah itu. Tapi kita tengok diri kita ni Allah cipta dalam keadaan kosong. Kosong ni keadaan yang tak ada daya, tak ada upaya. Asal makhluk ni dia tak ada kuasa. Dia dicipta dalam keadaan tak ada daya, tak ada upaya. Maksudnya. Jadi, apa tujuan dia Allah cipta makhluk dalam keadaan tiada daya, tiada upaya? Kerana ada satu sebab. Iaitu Allah yang maha kuasa tadi, yang maha agung tadi, maha, orang kata apa, menentukan tadi, nak menunjukkan kehebatan, kekuasaan, keagungan dia. Allah letak semua yang milik dia itu, Allah lalukan kepada makhluk yang tiada daya dan tiada upaya tadi. Allah letak. Bila Allah letak segala kekuasaan dia dilalukan kepada makhluk, maka kita lihat makhluk tu seolah-olah berkuasa. Makhluk seolah-olah boleh buat itu dan buat ini. Begitu. Jadi sebab itu kita tengok, bila kita lihat, kalau kita tak kenal Allah, kita hanya lihat diri kita. Sejak lahir kita tengok apa kita boleh buat, macam-macam boleh buat. Bila kita besar, bila kita remaja, kita dewasa, macam-macam kita boleh buat. Kita boleh buat itu, buat ini, mencipta itu, mencipta ini. Idea kita boleh guna pakai macam-macam. Teknologi sebagainya. Kalau kita tak kenal Allah, kita tidak tahu asal-usul kita. Siapa yang bagi kita kuasa? Siapa yang lalukan kita kuasa? Sebenarnya Allah yang lalukan kita kuasa. Yang beri pinjam. Orang kata beri pinjam kuasa dia tu kepada kita. Jadi, kalau kita tak kenal Allah, kita akan jadi satu manusia yang mungkin sombong, mungkin riak, mungkin menunjuk-nunjuk. Bila ada orang yang diberi kelebihan oleh Allah, maka orang yang dapat kelebihan tu, dia akan melihat orang lain. Oh, orang tu kurang pandai, aku lebih pandai. Jadi dia akan rasa riak, dia akan rasa diri dia lebih pada orang tu. Sedangkan dia punya kelebihan itu Allah yang lalukan. Apa tujuan Allah lalukan? Pertama sekali, Allah nak suruh makhluk
setiap makhluk yang dia lalukan tu supaya ingat pada dia. Ingat pada Allah. Bahawa yang ada pada kita ni bukanlah milik kita, tapi milik Allah yang Allah pinjamkan lalu. Banyak lama mana dia nak pinjam? Ikutlah umur kita. Umur kita selama mana kita hidup lah. Kalau atas dunia ni lebih kurang 60 atau 70 tahun. Itu saja lebih kurang lah. Lepas tu diambil balik. Diambil balik hak dia itu. Sebab tu bila hari kematian kita, apa akan berlaku? Orang kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah ia datang, kepada Allah ia kembali. Apa maksudnya itu? Allah ambil balik yang ia datang dan kembali itu hak dia, iaitu segala kudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, basar, kalam tu dia ambil balik. Apa yang berlaku pada diri kita? Maka terpisahlah antara roh dengan jasad. Jadi pada hari itu baru orang tahu bahawa makhluk ni dia sebenarnya macam mayat tu, dia tak ada kuasa apa-apa. Mayat mana boleh bercakap, mana boleh melihat, mana boleh mendengar, tak boleh berkata-kata, nak angkat tangan pun tak boleh. Orang kena usung dia, nak bagi mandi pun kena orang mandikan, nak mandi sendiri tak boleh. Itulah diri kita. Diri kita itu pun dijadikan daripada tanah, Allah juga buat. Tapi tengok, Allah Ta'ala sebenarnya pada hari itu kalau orang tak ambil juga pengajaran, bila tengok kematian, maka kita kata susahlah. Dia nak bahagia di alam akhirat. Kalau kata orang ni ada orang mati ni, mari kita pergi tengok. Nak tengok untuk apa? Dah mati. Tak, nak ambil pengajaran. Kita kata nak ambil pengajaran macam mana, lagu mana. Pergi tengoklah. Tengok no, mayat terbujuk aku, tak boleh buat apa. Ambil lah pengajaran. Maknanya bila kita lihat ada orang kematian, apa pengajaran kita boleh ambil? Maksudnya kita tengok, sebenarnya diri kita ni tak ada daya upaya. Yang selama ni kita duk bergerak, bercakap, duk jadi pandai, duk jadi cerdik, duk jadi mencipta ni adalah hak milik Allah. Allah lalukan sejak pada kita ketika di dunia supaya kita membesarkan Allah, kita memuji Allah, kita menghebah-hebahkan keagungan Allah. Itu tujuan dia. Allah lalukan segala hak milik dia. Apa maksud hak milik dia? Kudrat dia, ilmu dia, hayat dia, samak, basar, kalam dia, semua dia punya. Tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada pagi ini saya nak menarik sikit perhatian tuan-tuan dan puan-puan yang saya sangat hormati, iaitu kita nak sedar diri. Apa maksud sedar diri? Sekarang kita masih hidup, kita tak mati. Semua hak milik Allah sedang berjalan secara langsung atas diri kita. Bila bangun pagi saja, apa kita baca tadi? Doa bangun tidur. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wal nusyur. Maksudnya Allah yang menghidupkan aku setelah mati. Syukur ya Allah kerana menghidupkan aku setelah mati. Kalau Allah ambil nyawa masa tidur, nak buat macam mana? Jawab dia, matilah. Tak hidup lagi dah. Tapi berapa orang yang sedar? Bila dia bangun tidur, dia tengok dia boleh bergerak, dia boleh melihat, mata tak buta, dia boleh mendengar, dia tak pekak, dia boleh berfikir, dia tak gila. Pada pagi tu bila dia masih rasa macam tu, ingat tak dia kepada Allah pada ketika itu, kata, ya Allah, terima kasih Allah kerana pagi ni memberi aku segala-gala nikmat-Mu yang tak tahu macam mana aku nak cakap lagi. Punya bersyukurnya aku. Jadi sebab itu kita kata apa? Kita tujuan dia, kita nak bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada pagi ini saya nak menarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan tentang sebab mesti yang kita kena buat, iaitu kita kena mengenal pencipta kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena kenal. Bila kita sebut kenal, kita nak apakah alat atau cara yang kita guna untuk mengenal Allah? Pertama, kalau sekadar mata saja, binatang pun ada mata, haiwan pun ada mata, binatang ternak ada mata, mereka melihat. Tapi mereka lihat macam tu je lah. Dia tak boleh memuji Allah dengan cara yang sebetul. Dia hanya bertasbih. Semua makhluk Allah bertasbih pada Allah. Burung, ikan di laut bertasbih. Wallahualam, cara mana kita tak tahu. Tapi kita bila melihat, langkah kedua kita berfikir. Kita berfikir. Bila kita lihat sesuatu, contoh je saya lihat, katakan saya bangun tidur hari ini, matahari muncul. Dia kata, matahari ni. Dia kata, masa saya berfikir, Allahu Akbar, tengok Allah punya bijak buat matahari. Allah cipta matahari, ada cahaya pula tu. Siang, belah sana malam pula. Saya berfikir. Bila saya berfikir tu, maksudnya, betul lah tu. Bila berfikir, saya kata,
Alhamdulillah, Subhanallah. Barulah keluar pujian daripada mulut saya, memuji Allah. Langkah pertama tadi kita melihat dulu. Melihat. Oh, matahari naik. Oh, matahari naik ni dia bukan naik sendiri ni. Sebab apa? Sebab mesti ada pencipta. Allah cipta. Oh, bila naik tu, oh cantik naik matahari, bercahaya. Allah. Kita maka mulut kita puji. Alhamdulillah. Macam mana kita tahu kata matahari Allah buat? Kita bacalah Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, Al-Quranul Karim dan hadis Nabi ni rujukan utama kita. Kita kena berpegang pada Al-Quran sampai kita mati. Tengok cara Allah berbahasa dalam Al-Quran. Banyak ayat. Saya baca terjemahan dia saja untuk memudahkan menyimakkan masa. Maksudnya contoh kata, kami menurunkan hujan, kami menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, kami yang menjadikan matahari, bulan dan bintang, kami mencipta alam dalam 6 masa. Maksudnya begitu. Kemudian kami yang memasukkan malam ke dalam siang, memasukkan siang ke dalam malam. Jadi Tuhan cakap direct kepada kita. Maksudnya suruh kita faham bahawa bila kita tengok hujan turun, kita katakan hujan, ni dah hujan, kita pun buka tingkap tengok buru-buru hujan turun, kita duk pandang dengan mata. Allah kata dia buat hujan, tak nampak Allah pun, nampak hujannya turun. Memanglah mata kita, dia tidak boleh melihat kuasa Allah, dia tak boleh melihat kuasa Allah sebab dia melihat yang zahir, hujan turun. Habis macam mana kita tahu kata hujan tu Allah buat? Al-Quran lah. Kami yang menurunkan hujan. Bersusah sangat ke kita nak faham bahasa Al-Quran ni? Kalau tuan-tuan baca Al-Quran, tuan-tuan baca terjemahan dia. Baca erti maksudlah yang sekarang ni banyak kemudahan orang buat Al-Quran dalam dalam telefon bimbit pun ada, kalau dalam mushaf Al-Quran tu dia ada terjemahan bahasa Melayu. Kita boleh baca. Yang penting Allah menurunkan hujan, Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, Allah menjadikan ikan-ikan di laut. Kita tengok surah Al-Mulk ayat 19, Tuhan kata kami yang menahan burung-burung tu daripada yang terbang daripada jatuh. Siapa yang menahan dia? Allah yang menahan burung daripada jatuh. Allah menahan burung daripada jatuh. Kuasa Allah tu. Kan tidak, burung tu tak boleh terbang. Tapi bila kita lihat burung terbang, kita relax je. Oh, burung terbang sonok dia burung sebab apa? Boleh terbang sana sini. Dia nampak takat tu je. Dia tak nampak yang kata Allah yang menahan burung daripada jatuh. Jadi macam mana kita boleh tahu kata burung tu terbang dengan izin Allah? Al-Quran lah. Al-Quran. Baik, sebab tu kita tengok tuan-tuan dan puan-puan, bukti telah ada jelas di depan mata kita, tak boleh nak nafikan lagi. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Dalam surah Ar-Rahman banyak kali Allah ulang. Maksud dia, nikmat Allah yang mana yang kamu nak dustakan, kamu nak nafikan? Cuba cakap. Nikmat Allah yang mana yang yang kamu nak nafikan, nak tolak? Satu pun tak boleh. Kalau baca surah Al-Mulk tu, tuan-tuan tengok ayat 2-3 dah anda cakap dah. Cuba kamu lihatlah keliling alam ni. Ada tak ciptaan aku ni yang cacat ke, yang cela ke, yang sengit ke? Tengoklah. Satu pun tak ada. Tak apa, tengok lagi sekali, tuan kata. Akhirnya tak jumpa. Kita boleh penat je lah kalau nak cari kelemahan nikmat Allah. Tak ada. Semua maha sempurna, semua maha elok, semua maha cantik. Kita tengok Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, pertama sekali tujuan musakarah kita pada pagi ini untuk kali pertama sekali kita lihat. Pertama kita nak tahu kerja kita, tanggungjawab kita kepada Allah. Kita jangan pandang apa berlaku pada kita. Sebenarnya contohnya kita kata mungkinlah hidup kita di dunia bukan semua yang senang. Ada yang susah, ada yang miskin, ada yang melarat, ada hidup sederhana. Jadi kita tengok. Kalau kita betul jalan fikir kita macam saya sebutkan tadi, alhamdulillah Allah buka syurga untuk kita seluas-luasnya. Apa bukti dan dalil saya cakap begitu? Baiklah. Sekarang kita tahu, kalau kita dengar cerita syurga, kalau kita tengok dalam surah Al-Waqi'ah ke surah apa, cerita bab syurga, banyak surah Al-Quran menceritakan kenikmatan syurga. Satu buruk pun tak ada, satu cacat pun tak ada. Macam kita sekarang hidup susah, makan tak cukup, sakit melarat. Ada tak benda itu dalam syurga? Tak ada. Memang tak ada. Habis di syurga apa? Di syurga ni nikmat, keindahan, kelazatan selama-lama. Itu syurga. Habis bila kita tengok segala kesusahan kita yang kita alami atas dunia, kesedihan, maksudnya atas dunia kita rasa sedih, tapi tengok benda ni tak ada kat syurga, menunjukkan segala kesedihan, masalah kita, kemelaratan kita ialah ujian bagi kita untuk Allah tempatkan kita dalam syurga. Itu satu yang sangat pasti.
sangat pasti. Sebab apa Tuhan kata, adakah kamu nak masuk syurga aku ini senang? Tak. Kamu akan diuji. Diuji sampai kamu rasa dah tak boleh tahan. Dah rasa macam nak putus asa dah. Tapi jangan putus asa. Rasa macam tak tahu nak buat apa dah. Punya susah, punya teruk, punya sakit. Orang lain tak macam kita. Tak apa. Bila benda tu tidak ada lagi di syurga, tapi ada pada kita sekarang, maka itu tanda Allah sedang menguji kita untuk lihat kita layak atau tidak untuk dimasukkan ke dalam syurga yang tiada sebarang masalah. Itu saja. Jadi positifkan balik pemikiran tuan-tuan supaya menerima ujian Allah ni dengan redha dan tenang, syukur dan sabar. Maksudnya begitu. Jadi kita lihat tuan-tuan dan perempuan yang saya hormati sekalian. Jadi kita kata ujian kesusahan lebih mudah dihadapi oleh ujian kemewahan dan kesenangan. Orang-orang yang hidup mewah senang, kita tak tahu adakah dia nampak kemewahannya itu datang daripada Allah ataupun atas hasil usaha dia sendiri. Kalau dia rasa kemewahan, kepandaian itu datang daripada diri dia sendiri, dia bermasalah dengan Allah nanti kemudian. Sebenarnya yang untung ke, yang buruk ke, semua datang daripada Allah. Rukun iman yang ke-6 menggariskan bahawa untung baik, untung buruk, semua datang daripada Allah. Tapi kita yang untung buruk, kita tahu ni semua Allah uji kita. Sabar ya nak ya, sabar saudara ya, sabar encik ya. Encik sakit, walaupun doktor kata tak ada harapan, tapi sabar. Sebab apa? Benda ni tak ada lagi di syurga. Jadi tak ada di syurga, itulah ujian bagi kita, ujian yang berjadual. Saya sebut ujian berjadual ni sebenarnya diri kita dah ada jadual. Hidup kita ni telah terjadual oleh Allah sejak azali. Tuhan kata, Rasulullah kata dalam satu hadis yang bermaksud tidak dikatakan seorang itu beriman sehingga ia percaya akan benarnya takdir. Baiknya, buruknya, semua datang daripada Allah. Sesuatu yang ditakdirkan pasti akan sampai kepada dia dan tidak akan menyimpang. Dan sesuatu yang ditakdirkan menyimpang, dia tidak akan sampai kepada dia. Jadi bila sampai satu pada kita, tahulah kita bahawa ini semua datang daripada Allah. Bukan datang daripada siapa-siapa. Jadi sendiri, tak ada, mustahil. Dia tidak boleh jadi sendiri. Sebab makhluk tidak ada kuasa. Bila tidak ada kuasa walau sebesar zarah, macam mana dia nak jadi sendiri? Alam semula jadi ni bahasa orang tak beriman. Kita tengok dulu-dulu budak sekolah belajar, dia kata alam semula jadi. Dia tengok hujan turun, alam semula jadi. Dia tengok matahari, bulan bintang, alam semula jadi. Mana ada alam semula jadi? Alam ciptaan Allah. Direct. Sebab tu Al-Quran ni sebenarnya, bahasa Al-Quran ni memang sesuai untuk difahami oleh akal fikiran kita. Tolong. Akal fikiran kita jangan buat bodoh. Jangan buat apa? Tahu? Dia buat dono je. Tak. Bila kata Allah turun Al-Quran, Allah bagikan maksud dalam Al-Quran, kita baca, oh Allah buat ujian. Oh susah senang kita, Allah uji kita. Senang pun Allah uji. Kalau orang-orang yang berharta, jutawan, hartawan kata, oh ni Allah uji kita dengan harta. Oh jaga-jaga, zakat kena bayar, sedekah semua kena buat. Kena buat tiap-tiap bulan kena buat jadual. Bulan ni nak sedekah siapa? Bulan ni nak infak pada mana harta kita. Banyak ni. Contohnya. Maksudnya begitu. Maksudnya begitu. Jadi kita tengok tuan-tuan dan perempuan, sebenarnya hidup atas dunia ni satu je. Kita nak kenal pencipta kita, Allah yang Maha Esa. Tuan-tuan dan perempuan, kita tengok ya. Baik. Allah mencipta makhluk, tengok ya. Allah kata Tuhan bagi akal. Jadi saya nak terang bahasa akal. Bahasa akal ni bahasa yang boleh faham Al-Quran. Walaupun benda tu kita tengok, kata tadi Allah kata Allah menurunkan hujan, kita duk lihat hujan tu turun daripada mula menitik sampai dia berhenti, kita tak nampak kuasa Allah. Tak nampak. Tapi bila baca Quran, Tuhan kata Allah menurunkan hujan. Cukup bagi kita ambil faham bahawa hujan Allah yang buat. Itu saja. Jangan kita duk pandai-pandai, hujan ni dia jadi sendiri. Matahari serap naik air ke atas, bila panas serap naik air, kumpul-kumpul dekat awan tebal. Akhirnya bila nak turun hujan, semula jadi kilat, semula jadi panah, awan pecah, jatuh jadi hujan. Kita kata benda tu, kalau disebut alam semula jadi ni, orang yang tak beriman, dia tulis buku macam budak-budak sekolah lah kat universiti ke, dia kata hujan ni kejadian alam semula jadi. Tak, kita kena tukar pemikiran kita. Hujan ni Allah yang cipta. Habis yang kata matahari serap naik, hujan naik atas tu, yang kata kumpul jadi awan, tembak kilat tu, itu asbab. Jadi kita kena faham tuan-tuan dan puan. Saya nak masuk sedikit yang kerana asbab masa tempat. Ni penting. Sebagai asas permulaan tauhid, kita ambil petua paling mudah.
Setiap yang berlaku dia kena ada 4 perkara. Pertama, kerana Allah ia dah takdir. Yang kedua, asbab makhluk. Masa berlaku, tempat di mana. Contoh saya bercakap sekarang. Kerana Allah yang takdir saya bercakap pada tuan-tuan sekarang. Asbab saya nak muzakarahkan kuliah tauhid asas. Nak bagi penerangan ni asbab. Sebab saya tulislah jadual besok pagi 7 hingga 8 nak bagi penerangan tentang tauhid. Itu asbab. Kalau saya dah jadual tapi Allah tak izin bagi ni, tak berlaku, tak jumpa kita. Mungkin Allah Ta'ala bagi saya tak sihat, mungkin ada aral, tak boleh. Walaupun dalam jadual saya dah tertulis, tapi tak. Allah izin pagi ni, alhamdulillah. Terima kasih Allah. Yang kedua, asbab saya nak bercakap. Masa sekarang tempat di rumah saya. Jadilah. Sebab tu kita tengok tuan-tuan, kerana asbab masa tempat ni memberi kita satu asas fahaman tauhid. Tauhid ni kita mengesakan Allah dengan cara yang mudah. Tapi betul bila kita susah ke dunia, kita jangan jangan rasa sedih, jangan rasa rendah, jangan rasa macam orang kata nak putus asa, jangan. Setiap kesusahan Allah akan gantikan dengan kesenangan di akhirat. Setitis derita yang melanda kamu, segunung kurnia anak Allah di akhirat. Kenapa macam tu? Kenapa Tuhan buat begitu? Sebenarnya Tuhan nak tengok. Di sebalik kesusahan tu, kamu nampak tak Allah yang bagi? Di sebalik kesusahan tu, kamu nampak tak Allah yang takdir atas kamu? Allah nak uji kamu. Sebab tu kita tengok ujian kesusahan lebih senang kita hadapi dengan ujian kesenangan. Orang yang jutawan, dia mungkin tak nampak benda ni. Dia rasa dia hidup dengan harta jutawan dia. Duit dalam bank juta-juta, tak ada apa lah. Ada duit semua boleh jadi. Tak bergantung pada Tuhan, tak apa. Macam orang tak beriman, contohnya orang kafir lah. Mana dia kisah Tuhan tak Tuhan, ikut suka dia, yang penting dia kaya jutawan. Kan, makan tak habis orang kata. Itu lagi berat. Kita hidup ni bertempoh 60-70 tahun. Tapi kalau begitu cara kita bawa, kita kata susah kita nak selamat di akhirat. Kita kena banyak bergantung kepada Allah. Bila kita faham kerana asbab tu, saya kata tadi, kerana asbab masa tempat ni sefer yang paling mudah. Contohnya, saya kata Allah bagi saya satu harta, duit. Katakanlah ada dapat lebih lah. Saya nampak, katakan lebih tu Allah yang bagi. Asbab. Asbab. Katakanlah orang kata apa, asbab jual tanah, contohlah kalau ni tanah tak ada, jual tanah kita dapat, ni asbab Allah yang bagi, katakan 60, 70, 100 ribu, katakan 10 ribu, 50 ribu, asbab. Masa bila dapat tempat, akhirnya saya kata ni semua Allah bagi, saya bersyukurlah. Begitu juga orang-orang yang susah, bila kata Allah uji dengan kesusahan, sebenarnya tak ada lainan, ni kerana Allah nak uji kita, nak bagi syurga. Asbab, menjaga tak menjadi, kerja kena berhenti, zaman COVID-19 ni tak ada kerja. Masa sekarang tempat kita lah, kita pun rasa sedih. Sebenarnya kita zahir kita boleh sedih lah, tapi dari segi hakikat hati kita kena rasa ni semua ujian Allah. Sebab di syurga tidak ada ahli syurga yang lapar, tidak ada ahli syurga yang hidup fakir miskin, tak ada, melarat. Ada ahli syurga yang fakir miskin, ada, tapi di dunia. Kalau kita nak tengok ahli syurga yang miskin di dunia, maksudnya tengok kenapa ni hidup miskin melarat tapi beriman, sembahyang tak tinggal, baca Quran tak tinggal, khatam Quran selalu, rajin tapi miskin. Itulah ahli syurga yang miskin. Tapi di akhirat, di syurga, tidak ada ahli syurga yang miskin. Semua ahli syurga yang kaya raya, nak apa semua dapat. Tapi di dunia sekarang ni banyak ahli syurga yang miskin. Ada ahli syurga miskin, ada ke? Tapi kat dunia lah, bukan kat sana. Jadi kita tengok, kalau kita tengok kita ni susah, tanda dia Allah nak beri kita syurga, kita sabar. Jadi pegang kepada kerana asbab masa tempat. Itu kena pegang baik-baik. Ini yang Tuhan nak sebenarnya. Allah nak tengok sejauh mana Allah uji. Rasulullah tu tengok, tak pernah marah bab makan. Balik rumah ketika itu dia tanya Fatimah, ya Fatimah, ada apa saya nak makan? Tak ada Rasulullah, aku puasa lah. Rasulullah tak marah pun, tak kata engkau duduk rumah buat apa, aku pergi dakwah penat-penat, pergilah cari makanan ke apa, boleh aku makan, boleh aku balik lapar ni. Tak. Nak tunjuk bahawa akhlak Rasulullah ni sebenarnya akhlak tauhid. Kita kena bawa benda dalam hidup kita hari-hari, tuan-tuan dan puan-puan. Mulai hari ni tuan-tuan bawa, kerana saya nak cerita benda mudah yang tuan-tuan boleh buat sekarang, amal sekarang. Kalau belajar tauhid ni, kalau kita buka kitab susah-susah, nanti orang lagi nak kena istilah-istilah tu susah nak faham. Saya nak ambil pendekatan mudah. Tauhid
tapi boleh buat amal masa tu juga kerana asbab masa tempat. Contoh begitu. Contoh tuan-tuan dengar tazkirah saya pagi ni. Tiba-tiba tuan-tuan faham apa saya cakap. Sebenarnya bila empatlah kerana Allah bagi faham. Alhamdulillah. Bila tuan-tuan faham, tuan-tuan kena kata dalam fikiran tu tinggal terasa di hati. Alhamdulillah Allah bagi faham. Asbab Cikgu Hashim bercakap. Cikgu Hashim bercakap mudah. Masa sekarang tempat di depan di rumah tuan-tuan. Alhamdulillah. Hari ini Allah beri tuan-tuan dan puan-puan kefahaman ilmu tentang tauhid. Macam mana kita nak tanamkan benda ni supaya dia tertanam di hati, bermula dengan cara berfikir yang positif berfikir. Maksudnya ini semua kerana Allah bagi, ini semua asbab. Masa tempat, akhirnya dia masuk dalam hati, dia rasa tak apalah, apa yang ada dari Allah. Jadi akhlak kita, akhlak ahli keluarga kita, anak kita akan terdidik dengan baik sebenarnya bila kita ada asas tauhid. Asas tauhid maksudnya yang betul kepada Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, kita tengok sebenarnya tadi saya sebut bahasa akal, bahasa hati. Okey, tentang kerana asbab masa tempat tu, saya harap tuan-tuan faham dan amalkanlah. Saya harap doakan, kita sama doa Allah tuan-tuan faham. Baik, bahasa tauhid, bahasa fikiran, bahasa hati. Dia ada 3. Pertama, bermula dengan penglihatan mata. Orang dulu kata dari mata turun ke hati. Kan, kalau kita tengok sesuatu, pandang akhirnya turun ke hati. Dia sebenarnya bukan turun ke hati dulu, dia pergi ke fikiran dulu. Bila pandang mata, dia terfikir. Contoh dia tengok benda tu katakan dia berkenan lah, baju tu cantik ke, dia tak ada duit nak beli, dia berkenan, oh ni nanti dia pandang, dah terpandang, oh ni baju aku nak ni, tapi fikir-fikir, sekarang ni tak boleh beli, duit tak ada, nanti nak cari jalan, macam mana nak beli, aku nak cari duit lah, nak berniaga, dia fikir. Lepas tu bila kata begitu, dia mula usaha cari duit. Benda tu dah akhirnya bila dia begitu, dia yakin bahawa aku akan dapat beli baju itu kalau dengan asbab aku akan dapat kerja duit ini. Selama ni dia tak ada kerja, katakan dia fikir dia nak aku bekerja, tolong orang ke, meniaga di pasar ke, pasar malam ke, dapat duit tu mesti boleh beli, dia yakin. Bermula macam tu. Begitu kita tengok sekarang ni, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita tengok segala nikmat Allah, kita terpandang di mata hujan turun, kita terfikir bahawa hujan ni dia makhluk ni dia tak ada kuasa nak jadi sendiri. Mana boleh air laut boleh serap naik sendiri. Betul. Macam kata dia ada graviti, patut turun daripada atas turun bawah, ni dia naik atas lah tu. Jadi ini mesti ada kuasa. Berfikir bila baca Quran, betul lah, Allah yang buat hujan, apa nak bising lagi, Allah buat. Akhirnya hati bila hujan turun, Allahu Akbar, yakin Allah yang bagi turun hujan. Dia macam tu tuan-tuan, proses hidup kita, penggunaan akal dia begitu, bermula dengan mata, kita masuk ke fikiran, akhirnya hati. Sebab tu fikiran kita mesti positif, dengan Allah mesti sentiasa positif, berprasangka baik, jangan berprasangka buruk pada Allah. Tolong, maksudnya Imam Al-Ghazali menukilkan siapa yang berprasangka buruk pada Allah, dia orang yang biadab. Biadab maksudnya bila Allah bagi kita satu ujian yang kita tak berkenan di hati, kita mula bercakap, berfikir yang macam-macam. Asyik aku je. Orang lain tak ada pula kena, dia bermula tu. Dia tak boleh terima tu, ujian tu. Akhirnya apa dalam hati dia? Tak puas hati. Bila tengok orang lain dapat lebih, dia dengki mula geram. Ni yang guna seher lah, guna ilmu hitam lah, supaya aku tak dapat, biar orang tak dapat, sama-sama tak dapat, puas hati. Itulah dia. Bila kata jaluran pemikiran itu tidak betul kerana dia tidak ada asas tauhid yang betul, yang tak ada kerana asbab masa tempat tu tak ada, akhirnya cara dia berfikir akan jadi sentiasa buruk saja. Bila buruk saja, dia masuk dalam hati dia semua buruk-buruk. Ini sangat bahaya tuan-tuan. Macam mana sangat bahaya? Orang kata nak bersihkan hati. Dia sebenarnya kena bersih pemikiran dulu. Sebab sekarang ni tuan-tuan dan puan, kita nak betulkan pemikiran kita kepada Allah supaya hati kita bersih tuan-tuan. Hati kita bersih kepada Allah. Kita rasa redha dengan Allah. Allah bagi kita ujian keburukan, ujian kesusahan. Kita positif. Kita kata sebenarnya ni Allah nak uji aku, nak bagi syurga. Akhirnya kita redha. Sebab tu Tuhan kata dalam hadis riwayat Abu Daud. Yang bermaksud tidak ada sesuatu pun yang di langit dan di bumi yang boleh memuatkan kebesaran zatku kecuali hati hamba-hambaku yang tenang dan lunak. Tembak? Tuan cakap. Satu hadis riwayat Abu Daud. Ni Rasulullah bersabda lah dengan maksud.
Tidak ada satu benda pun yang di langit dan di bumi yang boleh memuatkan segala kebesaran zatku, keagungan zatku, kecuali hati hamba-hambaku yang lunak dan tenang. Tuan-tuan nak cari di mana lagi benda ni? Tuhan nak hati kita saja. Tuhan nak hati kita saja. Dia tak nak benda lain. Tu orang kata Allah melihat hati, dia tak melihat zahir. Itu cakap satu segi, tapi satu segi lain kita kena tengok kat zahir juga, kena ikut sunnah Nabi. Jangan kita kata jangan oleh kerana nak jaga hati sampai amal ibadat zahir tak buat, tu tak boleh. Semayang pakai niat tu semua sesat, tak mau. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, hati ni perangai dia tuan-tuan, dia lain macam sikit. Hati, kalau benda dah tersemak di hati, dia susah nak hilang. Tadi saya sebut dengan hadis riwayat Abu Daud, tidak ada satu benda di langit dan di bumi yang boleh memuatkan kebesaran Allah kecuali hati hamba-hamba yang tenang. Ini peluang keemasan tuan-tuan. Dalam hati kita mesti ada kebesaran keagungan Allah. Sebab ini tempat simpanan dia. Tempat simpanan kebesaran Allah hanya di hati manusia. Tak nakkah kita ambil peluang? Kita duk bagi orang lain je. Duk bagi orang alim ke, duk bagi orang zikir. Kita tak nakkah ambil peluang nak rasa kebesaran keagungan Allah? Sebab Tuhan kata, keagungan aku ni hanya boleh simpan dalam hati hamba-hamba yang tenang dan lunak. Tapi macam mana nak buat supaya kebesaran Allah masuk? Kena keluarkan kebesaran makhluk. Kena keluarkan kebesaran makhluk. Sebab hati kita sekarang ni sarang kebesaran makhluk. Penuh dengan kebesaran harta, takut susah, takut miskin, takut jadi apa-apa. Dia macam-macam takut. Takut itu, takut ini, takut mati, takut apa, semua dia takut lah. Jadi bila benda tu dia duduk dalam diri, macam mana kebesaran Allah nak masuk? Jadi persoalan kita kena tukar. Kita kena keluarkan kebesaran makhluk, akhirnya kebesaran Allah akan dimasuk. Tuhan bagi satu syarat. Maksudnya Tuhan kata, kebesaran Allah ni dalam hati kita tidak boleh tersimpan dua. Kalau kebesaran makhluk dah ada, kebesaran Allah tidak akan masuk. Tolonglah. Sebab tu Allah Ta'ala tidak pernah memasukkan kebesaran Allah dalam hati orang-orang kafir. Tidak ada. Kalau kau dah kafir, kau lantak kau tak masuk. Kecuali Allah bagi hidayah masuk Islam lah. Kan? Tapi kalau kebesaran makhluk dah masuk, Tuhan tak masuk kebesaran dia. Dia tak masuk berimpun dua. Dia kena keluarkan kebesaran makhluk. Baru kebesaran Allah boleh masuk. Kita rasa kebesaran Allah ni best tak kalau dapat? Kita rasa, memang best. Kalau orang kata durian musangking tu, kalau kita makan, bukan semua orang dapat makan mahal durian ni. Orang miskin tu susah nak makan lah. Orang yang berada lah. Sekilo mes RM100 dapat makan. Sedap lah. Cerita kat orang susah, kau pernah makan durian ni? Tak pernah. Tapi nantilah, dia kata, nantilah ada duit nak makan lah. Sedap durian tu. Kita pula patutnya tak boleh cerita orang tu kan. Orang yang ada duit bercerita kat orang tu, so janganlah, dia kesian dia. Sedap. Kita sedap tu macam mana? Tak boleh nak cakap lah. Tapi kau kena makan. Kena makan lah. Betul lah, kata kebesaran Allah ni, nak rasa nikmat dia hidup ini, nak rasa nikmat dia kehidupan dunia ni, bila kena masuk kebesaran Allah dulu. Bila kebesaran Allah ada, baru kita rasa, ya Allah, ujian ni nampak macam biasa. Kesenangan nampak macam tak ada apa. Sama. Sakit tak sakit, semua sama. Itu. Tapi kalau selagi tak masuk tu, kita akan rasa ada risau, ada bimbang, ada takut. Kita nak masuk kebesaran Allah, nak keluar kebesaran makhluk. Itu kita kena buat. Macam mana cara dia? Balik pada tadi. Kerana asbab masa tempat. Ini kerja kita tuan-tuan. Tuan-tuan buat yang ni. Bila tuan-tuan, di mana nak letak ni? Dekat fikiran. Kena fikir kat sini dulu, barulah bila clear dekat sini, baru Allah masukkan kebesaran. Kebesaran Allah ni bukan kita ambil, Allah yang masukkan. Allah yang masukkan. Allah yang campakkan dalam hati kita bila kita berfikir positif kepada takdir dia. Takdir dia. Contohnya kita tengok dalam hidup kita ini, semua perkara yang berlaku pada kita telah ditakdirkan oleh Allah sejak azali. Contoh saya kata dalam bab rezeki. Ada satu hadis kursi, Rasulullah sabda dengan maksud, aku takdirkan rezeki kamu sejak azali. Dia tidak bertambah kerana kamu berusaha, dia tidak berkurangan kerana kamu tidak mencari. Benda tu tersurat untuk kamu. Bila sampai masa, dia akan datang. Tu orang kata rezeki ni tak pernah salah alamat. Bila begitu, pemikiran kita begitu, barulah Allah mahu mencampakkan kebesaran dalam hati kita. Kita rasa hanya kebesaran Allah saja. Ketika itu kita rasa sangat bahagia.
Kalau kata ajal kita menjelma, kita rasa sangat senang hati. Kita tak takut nak mati. Kita rasa redha. Bila-bila masa kita boleh. Allah Ta'ala nak ambil nyawa kita. Tak, ini bukan cakap bohong. Maksud ini cakap yang maksudnya berpijak bumi nyata. Sebab Allah biasa dekat dengan kita. Allah berserta dengan kita di mana kita berada. Di mana kita berada? Maksudnya begitu. Allah berserta dengan kita di mana kita berada. Cuma kita tak perasan keberadaan Allah itu. Kenapa tak perasan? Sebab hati kita tidak ada kebesaran dia. Tidak ada keagungan zat dia. Tidak ada. Yang ada kebesaran dunia, kebesaran makhluk. Yang kita tahu hari-hari, macam mana kita menjaga nak untung, macam mana kita kerja nak naik pangkat. Itu satu keperluan. Tapi dalam pada tu tolonglah. Biarlah benda tu bermain di zahir. Di zahir, di fikiran. Tapi di zahir. Tetapi yang masuk dalam hati ialah kebesaran Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, benda ni walaupun kerana asbab masa tempat, tapi saya ulang banyak kali. Saya nak yang mendengar ini cuba amalkan dalam hidup ni mulai sekarang, buat. Maksudnya nanti bila tuan-tuan buat, Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tahu, maksudnya akhirnya Allah Ta'ala akan mencampakkan kebesaran dia. Bukan susah pun nak tarik perhatian Allah ni. Tuhan kata kalau kamu datang kepada aku secara berjalan, aku akan sambut kedatangan kamu secara berlari. Ibarat kita kata kalau Allah Ta'ala kita rasa nak mendekatkan diri dengan Allah dengan cara kita berjalan, Allah menyambut kita secara berlari. Maksudnya Allah suka pada kita. Jadi sebab apa kita tak nak buang masa kita, ajal kita terhad dah tuan-tuan. Kita dah dicatukan ajal kita. Tapi takkan kita nak bazirkan umur kita sampai tarikh ajal, kita nak buang masa kita tak ingat Allah. Kita kena ingat Allah 24 jam kecuali kita tidur. Kita kata nak ingat Allah macam mana? Nak ambil tasbih zikir? Bukan. Tasbih zikir bila kita pergi sembahyang kat surau, bawa lah tasbih zikir. Ni kita berada di luar surau masjid. Masa kita hidup ni lebih panjang masa daripada kita pergi sembahyang. Pergi sembahyang 15 minit, 10 minit, lepas tu kita balik. Kalau kumpul 5 waktu, 50 minit, sejam lah pergi masjid, surau. Habis yang 20 berapa jam lagi ni? Apa kita buat? Nikmat Allah sentiasa tak putus dengan kita. Allah lalukan sentiasa. Maka inilah satu cara. Kita nak bersyukur atas nikmat Allah dengan cara kita ingat pada dia menggunakan kerana asbab masa tempat. Tadi Rasulullah kata, cuba kamu kita kata ikut budaya cara Nabi, biar terkena jangan mengena. Untuk orang yang sama Islam lah. Kalau orang yang nak menginayakan kita, orang kafir tu lain lah. Nak memusuhi kita, nak bunuh. Itu kita kena lawan balik. Tapi kalau adik-beradik kita apa semua ni, kita tuntut hak kita tak dapat, kita kata tak apalah, kali ni Allah Ta'ala uji kita. Kita nak balas tu tak adalah. Cuma kita nak tuntut hak kita saja. Takut nanti terambil hak kita, berdosa, dia kira hutang, dia kira kena balas balik. Tu kita tuntut hak kita, tuntut hutang. Tapi kalau sekadar cakap mengumpat popek ni, kita kata biarkanlah, haruslah benda tu. Maksudnya begitu. Jadi tuan-tuan dan perempuan, kita balik kepada yang tadi saya kata, yang hadis riwayat Abu Daud itu, maksudnya kita nak supaya hati kita ini Allah campakkan kebesaran dia. Macam mana nak buat? Berfikir secara yang positif kepada ketentuan takdir Allah. Bila kebesaran Allah masuk dalam kita terasa kebesaran dia. Kita rasa dapat sikit-sikit, alhamdulillah, syukur. Hilang daripada kita sikit, hilang. Anak kita meninggal ke apa ke, isteri kita meninggal ke apa, kita rasa tak putus asa. Kita rasa ni semua Allah punya, hak milik Allah. Dia jadi begitu. Ini bukan benda dibuat-buat, ini automatik akan jadi. Sebab apa? Bila kebesaran Allah dah masuk. Sebab tu Allah akan uji kita selagi tak kiamat, selagi kita tak mati lah, dia uji kita dengan bermacam-macam ujian sampai kita tak tahan. Sebab apa? Dia nak bagi kita syurga. Sebab syarat masuk syurga mesti diuji. Jadi sekarang ni kita kena sedar bahawa kita sedang berada di Dewan Peperiksaan. Seolah-olah Dewan Peperiksaan untuk masuk syurga. Satu-satu diuji. Masing-masing tak sama bentuk soalan dia. Tak sama. Engkau uji cara ni, engkau uji cara ni, engkau uji dengan sakit. Sakit tak ada ubat. Sakit yang bawa maut. Sakit ni, engkau ni. Macam-macam. Maksudnya begitu. Jadi kita rasa kita kena positif bahawa ni semua ujian Allah. Kerana Allah asbab makhluk. Beriman dulu. Beriman baru beramal soleh. Kita sekarang beramal soleh dah. Beramal dah. Kita mayang tak tinggal, puasa tak tinggal, zakat haji. Tapi iman ada tak dalam hati kita? Yakin pada Allah tu ada tak? Kita kena beriman dulu baru berlaku beramal soleh. Bukan maksudnya selagi tak beriman kita tak boleh beramal soleh. Beramal soleh masa kita kecil-kecil dulu, kita baru mula dengan amal soleh. Masa kita 2-3 tahun umur, ayah bawa pergi surau dalam masjid, nak ajar dia kecil supaya beramal, cara semayang, puasa dia ajar masa kecil kan. Tapi iman tak ada lagi tu. Sebab apa? Dia tak, belum akhir balik lagi, belum cukup umur. Iman akan masuk bila cukup umur. Jadi dia ajar dulu.
Tapi benda tu sekadar itu sepatutnya. Dan bila dah akhir balik, kita kena ajar iman. Masukkan kebesaran Allah. Baru dia datang, oh selama ni aku buat ini. Kerana apa? Allah Ta'ala bagi apa? Campak kebesaran baru nampak di semua asbab izin Allah. Tapi tak. Kita bawa benda tu sampai kita ketua. Kita doa amal soleh, hati kita tak beriman juga. Kita yakin dengan kebesaran makhluk, kebesaran dunia. Jadi apa nak jadi dengan kita? Kita kena baiki tuan-tuan. Lepas tu kuliah pertama ini saya nak bawa satu orang bagi apa mukadimah yang mudah bagi tuan-tuan, iaitu saya nak bagi satu saja kerana asbab masa tempat. Tuan-tuan buatlah sampai orang kata apa? Sampai terasa kebesaran Allah tu masuk. Tempohnya tak tahu. Pulang kat tuan-tuan lah. Kalau Allah Ta'ala pilih tuan-tuan cepatlah tuan-tuan rasa. Kalau tuan-tuan Allah Ta'ala nak uji tuan-tuan dengan ambil masa, tuan-tuan kena buat banyak kali kerana asbab masa tempat. Contoh saya bercakap ni, sampai sekarang saya duk rasa Allah Ta'ala yang izin saya bercakap asbab mulut saya. Saya tak rasa ini kudrat iradat saya. Oh, minta maaf. Ini semua kudrat iradat Allah. Kerana Allah mentakdirkan saya berada di pada pagi ini di depan kamera bercakap tuan-tuan. Asbab saya nak berkongsi ilmu, itu asbab. Masa sekarang tempat di rumah saya, itu saja. Benda tu dah terpahat dalam fikiran saya. Akhirnya saya rasa Allah yang buat. Kalau orang kata Cik Hashim bagi dia ilmu, ini semua atas izin Allah. InsyaAllah. Saya selalu kata kalau dalam orang saya respon WhatsApp ke Telegram, saya kata insyaAllah dan izin Allah. Saya tak akan tinggalkan benda tu. Sebab apa? Tanpa izin Allah tak boleh. Dalam surah Al-Mulk ayat 23-24, tentang bukalah. Dalam surah Al-Mulk ayat 23-24. Tuhan berfirman dengan maksud, kalau kamu nak menyanggupi sesuatu, jangan lupa berkata insya-Allah. Jangan lupa berkata insya-Allah. Maksudnya sebab apa? Allah Ta'ala yang menentukan segala-gala. Maksudnya begitu. Lepas tu kita kata insya-Allah. Yang kita takut satu lagi, yang dalam surah Al-A'raf ayat 179, Tuhan mengatakan di dalam neraka nanti penuh dengan jin dan manusia. Yang ada hati tak mau memahami. Nampak? Hati tak faham. Bila hati tak faham tu, punca dia apa? Ni tak betul fikir. Ada mata tak mau melihat keesaan Allah. Ada telinga tak mau mendengar. Mereka ni seperti binatang ternak. Maka malah mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Surah Al-A'raf ayat 179. Tuan-tuan buka lah. Saya nak simpulkan bahawa kita ikut tuan-tuan cara Al-Quran bercakap. Tuan-tuan baca maksud Al-Quran itu, maksudnya apa yang ada Al-Quran itu sebenarnya dia dah boleh faham di fikiran. Ingat, apa yang ada dalam Al-Quran, fikiran boleh faham. Kalau kita nak baca tak faham, kita tengok pakar-pakar tafsir. Tafsir ni maksudnya orang yang ada autoriti. Bukan kita sebarang orang boleh tafsir Quran. Tafsir Quran ni kena ada orang ahli ulama yang berautoriti, yang faham bahasa Arab, faham nahwu, sarab dan sebagainya. Tapi kalau tadabbur ni, orang biasa boleh. Dia ada dua maksud. Satu tadabbur, satu tafsir. Tafsir ni bukan mainan kita. Itu kitab-kitab Ibn Katsir dan sebagainya. Itu muktabar yang kita boleh baca. Tapi kalau sekadar nak main tadabbur ni, kita tengoklah Al-Quran Time. Kita tengok maksud tu, kita panggil tadabbur lah. Kita baca Quran, kita faham maksud. Jadi kita guna tadabbur Al-Quran ni, kita tengok Allah kata Allah turunkan hujan, Allah tu buat hujan. Takkan yang tu tak boleh faham. Allah buat hujan, tanam kat begini, Allah buat hujan. Turun, Allah buat. Itu saja. Kan? Allah buat. Yang lain, air laut naik, Allah, itu asbab. Masa tempat. Itu saja yang kita minta tuan-tuan buat. Bukannya suruh buat susah pun. Kan? Maksudnya begitu. Jadi kesimpulannya, maksudnya begitu. Tadi saya terangkan tentang panca indera. Mata bermula dengan mata, pergi fikiran dan turun ke hati. Jadi jaga benda tu. Maksudnya mata melihat. Siapa melihat makhluk tak nampak kebesaran, tak bawa kebesaran Allah kepada akal, dia boleh syirik khafi. Jaga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok jadi bila kita lihat itu, kita nampak dengan mata. Saya kata tengok mata melihat makhluk, kekuatan makhluk, tak nampak tu kebesaran Allah, kita boleh syirik. Tengok mata, tengok boleh bawa oleh fikiran, fikir ni semua Allah yang cipta, sebab tidak ada satu yang Allah tak cipta. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kamu aku cipta dan setiap perbuatan kamu juga aku yang buat, yang cipta. Maksudnya masa bila tempat berlaku, akhirnya kita tengok je Allah, dengar je Allah, dengar bunyi merdu so kata muzik ni melalaikan kan. Kau tengok muzik lalai, bukan semua muzik lalai, tapi kalau bunyi-bunyian yang dibenarkan oleh Rasulullah, oleh Islam, dia masuk ke dalam fikiran kita, kena dengar, oh sedap nak dengar, bawa sini Allah, tanpa izin Allah tak sedap ni. Pak Nabi Allah Daud AS, kalau dia baca kitab Taurat,
orang kata burung-burung terbang, burung-burung berhenti terbang nak dengar merdunya suara Nabi Daud. Siapa buat bagi merdu? Nabi Daud ke? Tak, Allah buat bagi merdu, kan? Sebab mulut Nabi Daud keluar masa tempat kat situ. Akhirnya kita kata Allah yang buat. Habis tu kita dengar apa yang merdu, suara tak kira lah. Akhirnya kita kata ni semua Allah buat. Akhirnya kebesaran Allah masuk dalam hati. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa cukup sekarang itu dah pukul 8 lebih masuknya. Jadi kita insya-Allah sambung untuk siri yang akan datang dengan izin Allah ni saya akan bagi tahulah. Jadi salah dan silap tutur kata, mohon maaf. Jadi kepada rakan-rakan yang menonton Facebook ini, sama-sama kita berkongsi. Maksudnya insya-Allah cuba kita doakan supaya semua faham, supaya Allah Taala beri kefahaman dan tuan-tuan dan puan-puan, dan yang bagi faham ya Allah, saya hanya sebab. Maksudnya begitu. Tapi tuan-tuan kena ingat begitu supaya kita nak kebesaran Allah masuk dalam hati kita. Tolong tuan-tuan. Kebesaran Allah masuk dalam hati ni terasa sangat nikmat dan lazat. Bila kita nak semayang tu kita rasa seronok sangat. Dan nak puasa pun kita rasa seronok. Kata puasa lah dengan hati. Puasa 3 martabat. Puasa orang awam, makan minum, puasa tujuh anggota, tak tengok maksiat. Yang ketiga puasa hati. Kita kata apalah puasa hati ni, puasa hati. Hati kita ingat Allah. Hati saya ingat Allah. Ingat dengan fikiran. Tahu kebesaran Allah dah masuk dalam hati. Jadi dia bila kebesaran Allah masuk hati, dia tak rasa apa, dia rasa seronok. Tu maksudnya kebesaran Allah masuk dalam hati. Puasa hati dan semayang hati. Semayang sampai peringkat hati. Kosong ni semayang hati. Kau semayang kosong tak? Aku semayang baca bagus. Aku belajar tajwid tak salah. Okey, baca settle lah. Fikiran? Fikiran aku fikir tak fikir dunia. Okey, hati ni kadang tak tahu macam mana, dia tak boleh nak bagi keputusan. Jadi sebab apa? Tak kira lah kita semayang ke puasa apa ke, kita nak benda tu masuk dalam hati. Bila kebesaran Allah dia masuk dalam hati, dia mudah. Jadi saya rasa sekian, semua ada Ustaz pada Ustaz Fatih ada. Terima kasihlah menonton, dan juga rakan-rakan lain nampak. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi insyaAllah. اهدنا الصراط المستقيم